Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita kembali kepada kuliah subuh kita dalam mentadabburi Al-Quranul Karim. Dan kita teruslah kepada kuliah sebab sekarang ni subuh lewat. Jadi kalau kita nak baca zikir sama-sama dulu takut ambil masa. Kita tetap juga kelas kita sampai 7.30 kalau lebih kurang. Lepas tu tak apalah, nak baca zikir masing-masing insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada pagi ni dapat kita kembali setelah lama betul lah kita cuti ni. Kali ni lama sungguh cuti. Saya pun ramai duk message kata bila nak start balik. Alhamdulillah lah. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita semua, baik yang hadir mendengar atau yang hadir berkuliah atau yang turut mengikuti kita di Facebook. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita semua untuk terus berada di atas majlis ilmu ni insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan terus sambung bacaan kita dari surah Al-Baqarah, iaitulah pada ayat yang ke-67 insya-Allah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين. Kita berhenti setakat itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kita puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan anugerah yang Allah taala kurniakan kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang memperkenalkan kita kepada Allah, Tuhan pencipta kita. Setelah daripada Allah taala hidayahkan kita kepada iman dan Islam, Allah pandu pula kita kepada beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji dan pelbagai lagi amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah. Allah pandu kita lagi, Allah bagi taufik kepada kita untuk duduk dalam majlis ilmu, memahami isi kandungan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memahami apakah tuntutan-tuntutan yang benar dalam agama Islam. Kerana agama ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa pun dari makhluknya. Tidak dari malaikat Jibril yang menyampaikan, tidak juga dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan, melainkan baginda adalah penyampai sahaja. Empunya kepada syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba kepada Allah, beriman kepadanya, menyembah dan mengabdikan diri kepadanya, mengikut syariat yang telah Allah Azza wa Jalla syariatkan melalui utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan yang teguh untuk istiqamah di atas jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim, yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu bila kita salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi jalan Islam adalah jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tersimpan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah untuk tatapan kita sampailah hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita sekali lagi mohon kepada Allah dan kita peringatkan diri kita, janganlah sampai kita ni terpisah dari Al-Quran. Jangan sampai kita terpisah dari Al-Quran. Kerana hari ini bermacam-macam fitnah, sama ada fitnah ujian dari luar Islam
orang yang berusaha untuk merosakkan Islam dari luar ataupun fitnah dari dalam Islam. Maksud fitnah dari dalam ialah orang yang mengaku Islam akan tetapi dia membawa ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajak kepada amalan-amalan yang bukan dari agama Islam. Yang tu kita kena mintalah berlindung kepada Allah dan hati-hati. Dari mana jalan Islam? Jalan Al-Quran dan jalan As-Sunnah. Apa yang Allah wahyukan dan apa yang Nabi sabdakan. Difahami jalan ini oleh para sahabat, difahami jalan ini oleh para ulama. Ulama-ulama yang benar berada di atas jalan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebaliknya di akhir zaman muncul du'atun ala abwabi jahannam, para pengajak, orang-orang yang mengajak manusia di atas nama agama tetapi mereka mengajak kepada amalan yang bukan dari dalam agama. Yang ni yang kita kena hati-hati di akhir zaman. Dan kita yang menjaga kita dari atas jalan yang utama ini tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya pesan, jangan sampai kita ni jauh dari Al-Quran. Jangan sampai kita ni terputus daripada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berpesan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan buat kamu umatku dua perkara. Selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa dia yang Nabi pesan kepada kita? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas pesanan dan saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang kita pegang sungguh-sungguh, yang kita gigit dengan gigi geraham, bahawa kita nak hidup di atas jalan Al-Quran dan jalan As-Sunnah. Makna hidup jalan Al-Quran dan jalan As-Sunnah, apa yang Quran perintahkan kita buat, apa yang Quran larang kita tinggal, apa yang Nabi suruh kita amal, apa yang Nabi tak ajar, apa yang Nabi tak suruh, maka kita juga tinggalkan. Kenapa? Kerana jalan keselamatan itu adalah pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sama ada dari sudut akidah pun macam tu, ibadah pun macam tu, muamalah pun macam tu, akhlak pun macam tu. Mudah-mudahan kita tak nak jadi seperti orang Bani Israel. Yang kita baca ayat-ayat tadi ada kaitannya dengan apa yang kita sebut, iaitu orang-orang Bani Israel mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, atau ikhtilafihim ala anbiya'ihim, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, binasanya umat sebelum daripada kamu adalah dikarenakan mereka itu banyak persoalan terhadap nabi-nabi mereka. Bila nabi mereka suruh sesuatu, banyak pula soal dia. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan banyak juga perselisihan mereka dari nabi-nabi mereka. Nabi suruh hak turuh tu dia banyak tanya. Lepas pada tu bila buat, selisih pula, bertentangan pula dengan apa yang diperintah dan diajarkan. Yang ni menjadi sebab kebinasaan umat-umat terdahulu.
Contoh yang lebih jelas ayat yang kita bacakan tadi. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kembali tadabbur ayat 67 dari surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Nabi Musa kata kepada kaum dia, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu agar kamu menyembelih seekor lembu betina. Agar kamu menyembelih seekor lembu betina. Bila cerita ni berlaku? Pada zaman Nabi Musa AS. Disebut dalam tafsir, ada seorang lelaki yang kaya, memiliki harta yang banyak. Tapi orang ni dia tak ada keturunan. Dia tak ada keturunan. Sehingga pewaris dia kalau dia mati adalah anak saudara dia. Maka si anak saudara ni disebut dalam tafsir tak sabar menunggu harta pusaka. Akhirnya dia buat apa? Dia bunuh pak saudara dia yang kaya ni supaya dia dapat mewarisi harta dia. Sifat tamak yang ada pada si anak saudara. Bila dia bunuh, dia letak mayat tu pada tempat orang lain. Bila bangun pagi-pagi, maka dia pula tuduh orang tu bunuh pak saudara dia. Maka hampir-hampir berlaku pertembungan dan pertentangan lah di dalam kabilah mereka menentukan siapa yang bunuh lelaki ini. Tengah-tengah berlaku kekacauan dan ketegangan itu, datang seorang lelaki, dia kata, kita kan ada Nabi, mari kita pergi tanya Nabi kita. Maka pergilah mereka kepada Nabi Musa AS. Mereka tanya, mengadu kepada Nabi Musa, seorang lelaki daripada kalangan kami dah meninggal, mati dibunuh, cuma kami berlaku perselisihan dan tak tahu siapa yang bunuh lelaki ini. Ada yang kata fulan bin fulan sebab duduk di rumah dia, duduk di tangga dia, tapi dia sendiri tak mengaku, dan macam-macam cerita. Boleh tak Nabi Musa bagi tahu kepada kami dan selesaikan masalah ini? Itu cerita asalnya. Lalu bila Nabi Musa AS mengadu kepada Allah, maka dapatlah wahyu. Apa wahyu itu? Allah Ta'ala suruh sembelihlah seekor lembu. Tujuan dia bila melih seekor lembu, ambil sebahagian daripada lembu tersebut, pukul kepada si mati, dia akan hidup semula, dan dia bagi tahu sendiri siapa yang bunuh dia. Jadi berlaku kisah sebelum daripada pukul ambil bahagian lembu tu. Inilah dia panggil sifat dan perangai Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ketika mana Nabi Musa berkata kepada kaum dia, Allah suruh sembelih seekor lembu betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Waktu Nabi Musa perintahkan begitu, mereka kata, apakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi dia suruh. Bila dia dengar perintah Nabi, dia anggap perintah Nabi itu main-main. Atattakhiduna huzwa, kamu main-main dengan kami kau? Maka mereka menganggap pertama perintah Nabi mereka sebagai permainan. Ikut suka dia je. Dia tak anggap serius
perintah Nabi dia. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jawab Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil, iaitu yang melakukan sesuatu yang tidak patut. Jawab Nabi Musa, aku tak main-main. Yang main-main ni perbuatan orang jahil. Dan aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada termasuk golongan jahil. Jahil di sini apa? Melakukan sesuatu yang tidak patut. Disebut dalam tafsir Pimpinan Rahman, melakukan sesuatu yang tidak patut. Baiklah, kalau macam tu, mereka pun tanya lagi Nabi Musa. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, berdoalah kepada Tuhan untuk kami supaya diterangkan kepada kami macam mana sifat lembu-lembu itu. Bila suruh sembelih lembu, dia tanya, lembu yang macam mana? Lembu yang macam mana? Jadi bila dia start tanya, Nabi Musa pun jawab. Allah Ta'ala suruh, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Iaitu kata Ibnu Abbas, nisfun la kabiratun haramah wala saghiratun lam yalhaqha fahal. Tidak terlalu tua yang lemah dan tidak terlalu muda sehingga belum lagi didatangi oleh lembu jantan. Maknanya awanun baina dzalik. Awanun ni maknanya pertengahan antara tua dan juga muda. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang diperintahkan. Di awal dalam tafsir sebut, ulama tafsir Imam Mujahid dan juga disandarkan kepada Ibnu Abbas, dia kata kalaulah Bani Israel ni tak tanya banyak, bila Allah Ta'ala suruh sembelih lembu, dia taat perintah tersebut, nescaya mana-mana lembu betina boleh mereka sembelih. Nescaya mana-mana lembu betina, bila Allah Ta'ala kata peringkat pertama sembelih seekor lembu betina, kalaulah dia taat pada masa tu, terus pergi cari lembu betina, nescaya mana-mana lembu betina dibolehkan. Tapi oleh kerana dia ni banyak soal, dia tanya lembu macam mana? Boleh dah umur dia pertengahan, tak terlalu tua, tak terlalu muda. Dan Nabi Musa kata, faf'alu ma tu'marun, kamu pergilah buat apa yang kamu diperintahkan. Dia tak buat juga. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Dia tak buat juga, lalu dia tanya lagi, warna apa lembu tu? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Kata Nabi Musa, Allah berfirman, lembu tersebut warna dia kuning. Bukan main-main kuning dia. Faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Kuning,
lagi menyukakan kuning tua warnanya, faqi'ul launuha, yang kuning, sangat kuning warnanya, tasurrun nazirin, yang menyukakan orang-orang yang melihatnya. Jadi cari lembu kuning. Kuning pula, kuning yang orang tengok tu, kuning dia terang dan orang suka tengok. Dia tak puas hati lagi. Dia tanya pula, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina. Mereka kata, tanyalah lagi Tuhan, macam mana lembu tu? Sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami. Masih lagi kami tak jumpa, sama. Tak jumpa ni bukan tak jumpa pergi cari, tak jumpa kerana mereka ni banyak soal terhadap Nabi mereka. Lembu ada lembu. Tapi bila suruh, dia tanya banyak. Tanya ni bukan tanya istifsar. Tanya di sini dipanggil tanya istingkar. Ada dua bentuk pertanyaan. Satu, tanya nak buat. Nak buat ni pertanyaan yang macam mana memudahkan mereka membuat apa yang diperintahkan. Okey. Tanya untuk buat. Macam kita soal tanya ni, kita tanya, ustaz, ambil sembahyang tu macam mana? Solat tu macam mana? Nah, kita tanya dengan niat nak melakukan apa yang diperintahkan. Itu dipanggil istifham. Tanya untuk kefahaman. Nombor dua, tanya ni istingkar. Tanya punya tanya. Kalau macam tu payah tak payah buat lah. Tanya dalam niat untuk tidak melakukan. Tanya untuk menjelaskan payahnya nak buat perkara tersebut sehingga tak boleh nak buat. Istingkar. Jadi mereka ni Bani Israel bukan tanya nak buat dah. Tanya istingkar. Tanya untuk tak nak buat. Tanya banyak soal pula dia ni. Tapi akhir sekali oleh kerana keperluan mereka terhadap perkara tersebut, terpaksa juga mereka buat. Dalam keadaan susah, terpaksa juga mereka buat. Dia tanya lagi kali ketiga, lembu tu masih samar, macam mana sifat dia? Okey? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala wa inna insya'allahu lamuhtadun. Tanyalah kepada Allah macam mana sifat dia. Lembu tu masih lagi sama dan kami mudah-mudahan dapat petunjuklah untuk cari lembu tersebut. Padahal lembu tu ada. Bak kata Ibn Abbas tadi lah, kalau dia patuh pada peringkat pertama, nescaya mana-mana lembu boleh disembelih. Nescaya mana-mana lembu boleh disembelih. Tapi kerana banyak tanya dia, akhirnya makin spesifik makin payah, makin spesifik makin payah. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah bendang dan tidak pula digunakan untuk mengangkut air untuk menjirus tanaman. Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Payah dah lah. Makin lama makin payah, makin lama makin payah.
Mereka berkata, al-ana ji'ta bil haqq, sekarang barulah engkau betul-betul menerangkan sifatnya. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun, mereka pun menyembelih lembu yang tersebut dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu. Akhir sekali bolehlah sembelih, tapi hampir-hampir mereka tak jumpa. Makna hampir-hampir ni kerana lembu yang jenis yang ditanya itu dan diterangkan sifat itu, rupa-rupanya ada seekor tu je macam tu. Cari, dapatlah jumpa lembu yang dimaksudkan. Tapi mereka terpaksa membayar dengan harga yang mahal. Okey? Pasal apa? Lembu hak muda, tak terlalu tua tu tak payah sangat. Tapi nak cari warna kuning yang sangat kuning, bahasa muda kuning keemasan. Sehingga Wahab bin Munabbih disebut dalam tafsir ni, idza nazarta ila jildiha takhayyalta anna syu'a asy-syams yakhruju min jildiha. Bila kamu tengok ke kulit dia, seakan-akan kamu tengok cahaya matahari terbit daripadanya. Mana bercahaya, tengok berkilat. Kalau tak tengah matahari tu kuning tu berkilat nampak. Nak cari mana lembu lagu tu ni? Cari, ada yang kata innaha hamra fala'alla hadha khata' fi at-ta'rib atau kama qala al-awwal innaha kanat shadidatus safrah tadribu ila humrah wa sawad. Ada yang kata kuning tu yang dekat-dekat dengan merah, orange lah bahasa dia. Kuning campur merah ni dekat-dekat dengan orange. Mereka cerita payah nak jumpa ni. Mereka akhirnya terpaksa membeli dengan nilai emas seberat timbangan lembu tersebut. Lembu berapa kilo? Kalau sepikul 100 kilo. Kalau 2 pikul 200 kilo. Maka dia beli harga lembu tu dengan nilaian emas seberat lembu tersebut. Oh, mahal. Pasal apa? Pasal banyak tanya. Ini membinasakan tuan-tuan. Kita masalah orang kita terbalik. Orang kita ataupun sebahagian daripada manusia, hak Nabi suruh kita banyak tanya. Hak Nabi tak suruh kita kata jangan tanya-tanya. Terbalik. Kalau hak Nabi suruh banyaklah dia tanya. Padahal kita bawa hadis Nabi SAW bersabda begini. Ai, tak boleh ni, tak sama dengan hak kita dak buat selama ni. Ai, tak boleh ni, ulang ustaz-ustaz kita tak ajar macam ni. Padahal dah bawa hadis. Hak Nabi suruh, jelas-jelas Nabi suruh kita banyak tanya. Hak Nabi tak suruh, orang bagi bawa, kita pula jangan tanya dalil. Sebahagian orang tu lah, jangan tanya dalil, buat ajar amalan pelik-pelik ni. Zikir hari Ahad lain, zikir hari Isnin lain, zikir hari Selasa lain, zikir hari. Bila kita tanya, mari mana dalil? Jangan tanyalah dalil. Tak bagi pula tanya. Gi ziarah kubur fulan, gi ziarah, bukan setakat gi ziarah kubur, tak ada masalah. Gi minta dengan kubur keramat A, gi minta dengan kubur keramat B, naik lagi kapal gi ke pulau besar, minta dengan kubur keramat di pulau besar. Bila kita kata mana hadis, mana dalil yang Nabi suruh buat macam ni, jangan tanya. Siapa yang bertanya lemahlah iman dia. Tapi bila hadis jelas-jelas Nabi SAW suruh, bila kita ajar kepada masyarakat hadis hak Nabi ajar,
Abdi hak Nabi sabdakan macam-macam pula persoalan. Kenapa tak sama dengan hak kita dak buat selama ni? Contoh bila sebut hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hak pendek. Buat apa pendek sangat tu? Kita dak biasa hak selama ni hak panjang. Ada satu kes yang terbaru, dia asyhadu an azan, dalam azan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Azan dia tambah lafaz sayyidina. Itu apa pelik? Bila kita tanya pelik, macam mana ada dok dalil hak Nabi? Tak boleh buat ni. Hak Nabi tak ajar, dia tak bagi tanya dalil. Hak Nabi ajar, dia banyak punya takwilan. Ini antara sifat yang perlu dielakkan oleh umat Islam. Kenapa? Kerana ini adalah sifat sama seperti yang Allah sebut tentang Bani Israel. Sepatutnya kita bila hak Nabi SAW jelas dan Nabi sebut sami'na wa ata'na. Hak benda pelik hak kita tak pernah dengar, hak ni hak kita kena tanya, mana dalil amalan ini? Mana hujah kepada amalan ini? Nak turun azan, nak turun jenazah, nak turun daripada rumah, azan dulu, Allahu Akbar, tunggu. Sini tak ada dah. Sini tak ada, mujur tak ada, alhamdulillah. Setengah tempat tu ni jenazah nak turun, ada hak azan, ada hak langkah, baca Al-Fatihah langkah sekali, baca Al-Fatihah langkah 2 kali, baca Al-Fatihah langkah 3 kali, lepas tu baru pergi. Pelik-pelik amalan masyarakat. Hak ni patut kita tanya. Benda hak jelas daripada Nabi SAW, hak tu kita kata sami'na wa ata'na. Ni amalan ni. Sekarang ni datang bulan Rejab. Bulan Rejab. Hak jelas daripada agama, Rejab ni salah satu daripada bulan haram. Bulan haram ni kemuliaan dia bulan yang dihormati dan dilarang melakukan dosa di dalamnya dengan larangan yang lebih keras daripada bulan-bulan lain. Sehingga tidak boleh berperang dalam bulan tersebut. Kerana bulan tu bulan yang dihormati. Tapi dalam agama kita bila dibakaji hadis-hadis yang ada, tidak ada pula Nabi SAW menganjurkan salat khusus berkaitan dengan bulan Rejab, puasa khusus berkaitan dengan puasa Rejab, umrah khusus berkaitan dengan umrah Rejab. Tak ada. Nak puasa, puasalah Isnin Khamis seperti mana bulan biasa. Puasalah 3 hari sebulan seperti mana bulan biasa. Kalau paling nak puasa pun puasalah puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Tidak ada satu amalan khusus dinamakan puasa bulan Rejab. Tak ada dalam hadis. Tapi bila orang nak buat, kita kata jangan tanya dalil. Padahal dia tak ada daripada ajaran Nabi. Itu pelik yang kita kena elak. Tanyalah amalan-amalan yang tidak ada sumber daripada agama. Persoalkan dia, kritik dia. Sebaliknya perkara-perkara yang jelas dalam agama, yang jelas hujah dia, dalil dia dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka yang ni kita kata sami'na wa ata'na. Ini sifat yang patut ada pada seorang mukmin. Bukan kita tak nak bagi orang beramal, tidak.
Cuma kita nak ajak ke masyarakat, beramallah dengan amalan yang sahih, yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat daripada hadis Nabi menganjurkan amalan khusus di bulan Rejab. Maknanya puasa Rejab 1 bulan puasa, tak ada. Kalau nak puasa, puasalah seperti mana puasa di bulan lain ataupun puasa Nabi Daud. Paling banyak puasa sunat Nabi puasa ni bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Yang ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut jelas, dan Nabi buat mengikut hadis. Puasa Sya'ban paling banyak Nabi puasa sunat, dan puasa Ramadan hak wajib, sambung dengan 6 hari di bulan Syawal. Adapun bulan Rejab, kalau nak panggil puasa Rejab tak ada. Tapi nak puasa Isnin Khamis, alhamdulillah. Nak puasa 3 hari sebulan, alhamdulillah. Nak puasa 1 hari puasa, 1 hari buka, alhamdulillah. Tapi kalau nak puasa sebulan atas nama ini sunnah, jawapannya tak ada. Tapi alangkah banyaknya orang melakukannya. Nak panggil salat sunat Rejab, salat khas bulan Rejab, tak ada. Nak kata ada umrah khas istimewa, umrah di bulan Rejab, tak ada. Bulan Rejab bulan haram, yang tu ada. Jadi sebab tu kita dalam agama ni, sekali lagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berpegang teguhlah dengan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita semua. Tujuan kita semua adalah untuk mencari redha Allah. Bukan kita nak menghalang beramal, tidak sama sekali. Cuma kita kena jelas bahawa redha Allah datang bersama dengan perintahnya, dan murka Allah adalah pada mereka yang menyelisihi perintahnya. Itu yang kita kena jelas. Jangan jadi, ambillah iktibar daripada kisah Bani Israel yang hari ini bila kita baca surah Al-Baqarah, kita jelas nampak sifat mereka. Allah Ta'ala suruh, dia tanya banyak, petikai banyak, tak bolehlah, tak begitulah, begini. Akhir sekali lagi dia tanya, lagilah masalah. Mudah-mudahan kita tak jadi seperti Bani Israel, tapi kita jadi seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat Nabi ni, mereka bila dengar Nabi kata, maka mereka mentaati Nabi sepenuh hati. Mereka akan kata sami'na wa ata'na. InsyaAllah kita sambung besok hari, masih lagi dalam surah Al-Baqarah ini, cerita seterusnya insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.